Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi ini adalah Oppo Find X5 Pro, dan kalau ada antara korang yang tak berapa nak pasti, ni aku nak bagi tahulah yang mana Oppo Find X5 Pro ni dia jatuh dalam kategori sebuah smartphone flagship premium. Ataupun senang cerita, kira ni antara yang terbaik lah yang Oppo boleh tawarkan buat masa sekarang ni. Kiranya kalau ada je teknologi baru yang Oppo develop, memang line up Find X ni akan dapat dululah. Contohnya macam dulu Oppo Find X yang first dulu, dia dapat kamera pop-up kan. Kemudian lepas tu Oppo Find X2 Pro dia dapat kamera periscope. Lepas tu tahun berikutnya Oppo Find X3 Pro dia dapat kamera microscope yang boleh tengok dekat-dekat kat kulit tu kan. Boleh nampak bulu-bulu tu semua kan. Dan untuk Oppo Find X5 Pro ni pun dia turut tak terkecuali juga. Dia pun turut mendapat suntikan teknologi baru. Cuma kali ni instead of Oppo dia fokus kepada hardware kamera, modul kamera tu, kali ni dia lain sikit. Dia fokus lebih kepada sektor pemprosesan image itu kan. Jadi selain daripada penggunaan chipset Snapdragon 8 Gen 1 pada Oppo Find X5 Pro ni, smartphone ni juga turut mempunyai satu lagi chip pemprosesan 6 nanometer yang dipanggil sebagai Mari Silicon X. So persoalannya sekarang, apa function Mari Silicon X ni? Jadi kita tahu yang mana antara limitasi kamera smartphone zaman sekarang ni adalah lebih kepada hardware kamera smartphone tu kan, modul kamera tu kan. Maknanya kalau let's say lah kita nak bandingkan kamera smartphone ni dengan DSLR ataupun mirrorless contohnya, kamera smartphone ni dia mempunyai size sensor yang sangat kecil, and then kemudian dia punya pilihan untuk dia punya lens pun memang sangat limited. Jadi untuk menyelesaikan masalah limitasi ni, yang macam dua benda yang aku cakap tadi tu, itulah datangnya terms computational photography. So instead of bergantung kepada hardware kamera saja untuk dapatkan penggambaran yang cantik untuk gambar dan video tu, pengeluar smartphone tu sendiri akan suntikkan AI algorithm untuk menambah baik lagi penghasilan video dan gambar daripada modul sensor kamera dia yang limit tadi tu, yang ada limitasi tadi tu. Tapi bila AI algorithm ni start masuk, dia still lagi ada few masalah lagi lah. Sebab in order untuk unlock full potential AI algorithm pada kita punya smartphone sekarang ni, dia juga perlu, AI algorithm tu juga sangat memerlukan kuasa yang lebih, tenaga yang lebih untuk dia berfungsi dengan baik kan. Yang mana buat masa sekarang ni, kebanyakan chip pemprosesan yang ada tu masih lagi tak mampu untuk provide computational power yang secukupnya. So bila kuasa dia tak cukup, so AI algorithm tu tak dapat run dengan jayanya lah. So dekat sinilah datangnya Mari Silicon X ni. So Mari Silicon X ni dia adalah merupakan imaging NPU, ataupun nama panjang dia ialah Imaging Neural Processing Unit, yang mana dia berfungsi untuk membekalkan power yang cukup, tapi dalam masa yang sama dibekalkan kuasa tenaga yang power efficient, yang mana power ni akan membolehkan AI algorithm tu berfungsi pada tahap yang optimum. Jadi persoalannya sekarang, macam mana kita nak bayangkan kepoweran Mari Silicon X ni? Okey, macam ni. Okey, aku explain ya. Kita ambil contoh Oppo punya AI algorithm untuk noise reduction. Kalau dulu dekat Oppo Find X3 Pro contohnya, untuk dia punya night shot still photo tu, memang tak ada masalah lah untuk enablekan untuk AI noise reduction ni berfungsi, sebab dia still photo je. Tapi AI noise reduction tu akan ada masalah untuk berfungsi pada mode video, terutama untuk 4K video. Sebab chip pemprosesan yang sedia ada, tahun lepas digunakan Snapdragon 888 kan, chip pemprosesan tu dia tak mampu membekalkan tenaga yang cukup. And bila diorang run AI noise reduction ni, diorang hanya mampu untuk mendapatkan 2 FPS je untuk video tu. So disebabkan 2 FPS je, memang tak usable lah. So diorang tak enable kan lah fungsi tu. Dah lah dapat 2 FPS je, lepas tu dia punya power consumption dia pun memang tinggi gila. Tapi dengan penggunaan Mari Silicon X ni, untuk task yang sama, AI noise reduction untuk 4K video tu, diorang boleh dapat, bila diorang run tu, diorang boleh dapat 40 frame per second. So bila dapat 40 frame per second, and then kemudian dia punya power consumption pun lebih rendah. So kali ini untuk Oppo Find X5 Pro ni, diorang boleh gunakan lah fungsi AI noise reduction tu pada mode 4K. So tu satu. Kedua pula, Mari Silicon X ni pun mampu untuk membolehkan kamera tu untuk capture dan proses gambar dan video pada mode 20 bit 120dB atau 20 stop dynamic range. So kira di dalam kategori Ultra HDR lah. Maknanya dia boleh provide contrast level yang lebih tinggi di antara kawasan gambar yang sangat cerah dan pada kawasan gambar yang sangat gelap. Dan menurut Oppo, kesemua AI processing ni dia dibuat dalam raw domain instead of typical YUV domain. So maknanya bila AI processing ni dibuat pada raw domain, dia akan mampu untuk preserve lebih banyak lagi detail pada gambar dan video yang diambil tu. Kalau nak
dibandingkan dengan YUV domain. So korang pening tak apa yang aku explain ni? Mesti pening kan? Senang cerita macam ni lah. Mari Silicon X ni dia seolah-olah macam satu booster lah, yang mana dia menawarkan Neural Processing Unit dan AI algorithm yang lebih baik untuk pemprosesan gambar dan video. So menurut Oppo, dengan penggunaan teknologi Mari Silicon X yang baru ni, dia mampu untuk memberikan penghasilan video dan gambar yang lebih baik, terutamanya pada kawasan yang gelap lah. So dia akan baik dari segi apa? Dia akan baik dari segi ketajaman gambar tu, dia akan lebih baik dari segi pengurangan noise, dan last sekali dia akan mampu untuk memberikan exposure yang lebih baik. Dan aku sendiri pun memang dah menggunakan Oppo Find X5 Pro ni untuk tujuan penggambaran dan video, dan aku boleh bersetuju low light fotografi dan videografi pada Oppo Find X5 Pro ni memang sangat baik. So tak kisahlah pada kawasan gelap macam mana pun, aku tetap akan dapat ambil gambar yang bukan sahaja terang, tapi dalam terang tu dia ada detail dan noise yang memang kurang. Untuk video pula, berdasarkan apa yang aku nampak lah, kalau kawasan yang kurang cahaya tu memang hasil video dia nampak cantik lah. Cuma kalau video tu direkod pada kawasan yang terlampau gelap, maksudnya memang tak ada cahaya, dekat sini hasil video dia memang masih lagi visible, cuma kita akan tetaplah boleh nampak noise dan loss of detail pada video tu. But still, bagi aku untuk sebuah smartphone yang mempunyai size sensor yang lebih kecil daripada typical kamera DSLR tu dan mampu menghasilkan kualiti video yang macam ni, memang cukup impresif lah. So tu adalah berkenaan dengan Mari Silicon X. Kemudian tahun ni juga Oppo turut membuat keputusan untuk bekerjasama dengan Hasselblad. Dan dengan kerjasama Oppo dan Hasselblad ni, kita sebagai user untuk Oppo Find X5 Pro ni akan dapat 3 perkara lah. Pertama, kita akan dapat warna natural Hasselblad tu pada kesemua gambar-gambar yang diambil menggunakan Oppo Find X5 Pro ni. Kemudian yang kedua, kita juga akan dapat feature-feature menarik Hasselblad, contohnya macam Master Style. Dia ada 3 jenis stylaan filter baru yang memang menarik gila. Dan lepas tu dia orang juga belanja juga expand format, iaitu gambar panoramic ultra wide. Hasselblad memang famous lah dengan benda lah ni. Dan last sekali yang ketiga, of course lah kan, ada nama pun Hasselblad, so kita akan dapat lah kan bunyi shutter speed Hasselblad yang popular tu. Bunyi dia memang very satisfying. So Oppo Find X5 Pro ni dia dilengkapkan dengan setup 5 kamera, iaitu kamera wide 50MP, kamera ultra wide 50MP, kamera telefoto 2x zoom 13MP, dan kamera hadapan bersaiz 32MP. Jadi kalau nak cerita berkenaan dengan penghasilan gambar daripada Oppo Find X5 Pro ni, of course lah, bila dia dah bekerjasama dengan Hasselblad tu, kita boleh nampak lah, boleh kata majoriti gambar yang diambil tu akan mempunyai warna natural daripada Hasselblad tu. Dan kemudian disebabkan boleh kata hampir ke semua modul kamera tu didatangkan dengan nilai megapiksel yang tinggi, gambar yang terhasil tu memang mempunyai detail yang cukup. Dia memang sharp. Tak kisahlah kalau korang ambil menggunakan kamera wide, kamera ultra wide, kamera telefoto mahupun dia punya kamera selfie dia. Boleh kata semuanya memang super sharp. Dan thanks to penggunaan Mari Silicon X tu juga, satu lagi benda yang bagus adalah dia mampu untuk menawarkan mode Ultra HDR, yang mana dia punya fungsi High Dynamic Range dia memang power gila. Dan kalau nak bercakap berkenaan dengan fungsi portrait dia pula pun aku suka juga, sebab aku suka dari segi dia punya potongan dia memang nampak kemas, dan dia punya potongan dia tu tak adalah nampak terlampau harsh sangat. So dia memang just nice lah. Dan terdapat 2 option untuk korang ambil portrait mode ni. Korang boleh gunakan kamera wide dan korang boleh ambil menggunakan kamera 2x zoom telefoto. Dan last sekali kalau nak bercerita berkenaan dengan night mode, yang ini pun korang tengok je lah gambar-gambar yang aku ambil ni kan. Boleh kata overall semua gambar yang diambil untuk pada kawasan yang gelap ataupun kawasan kurang cahaya memang mempunyai penghasilan yang cukup jelas. And then kemudian kalau kita tengok pun dari segi dia punya exposure pun memang cantik. Dia tak adalah terlampau overblown sangat kawasan shadow yang gelap, dan yang paling penting dia sharp dan penuh dengan detail. Kalau kita nak cerita pula pada benda lain selain daripada kamera, kalau kita nak cerita, let's say lah, kita nak cerita dari segi dia punya rekaan luaran dia pula, sejujurnya bagi aku lah kan, kalau kita sekali pandang, aku pun sekali tengok macam ni pun, sebenarnya design Oppo Find X5 Pro ni dia tak ada nampak banyak sangat beza kalau nak dibandingkan dengan design Oppo Find X3 Pro dulu. Even Find X5 Pro ni pun dia masih lagi menggunakan design screen yang curve pada bahagian hadapan, dan kemudian pada bahagian belakang ni pun untuk dia punya kamera modul belakang ni pun masih lagi menggunakan design unibody yang sama juga macam Oppo Find X3 Pro dulu. Cuma kali ni kalau korang perasan, dia punya modul kamera kat bahagian belakang ni dia macam ada menyengit sikit kat bahagian bawah ni. Kemudian untuk spesifikasi dalaman pula, Oppo Find X5 Pro ni dia menggunakan chip pemprosesan flagship Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, kapasiti RAM 12GB, internal storage 256GB, menggunakan ColorOS on top of Android 12. Dan kemudian skrin hadapan dia pun adalah jenis curve bersaiz 6.7 inci AMOLED dengan teknologi LTPO generasi kedua, dan dia punya refresh rate pun adalah jenis
jenis variable refresh rate yang boleh pergi sehingga 120Hz. Jadi kalau nak cerita bab performance, yang ni pun aku rasa benda yang tak perlu pun nak dibincangkan. Snapdragon 8 Gen 1 memang of course lah dia akan berdesup laju. Dan kemudian color OS yang digunakan pada Oppo Find X5 Pro ni pun bagi aku memang cukup stabil. Dia memang tak ada banyak songeh, and aku tak ada berjumpa dengan bugs pelik-pelik ke. Overall memang semuanya memang totally smooth. Dan kemudian kalau nak cerita bab kepanasan pun, benda ni pun benda yang aku rasa dah common dah, tak perlu nak diceritakan dah. Memang boleh kata kesemua flagship smartphone yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 akan mempunyai masalah kepanasan. Tapi aku perasan juga dalam banyak smartphone Snapdragon 8 Gen 1 yang aku pernah guna, Oppo Find X5 Pro ni adalah yang paling kurang berdepan dengan masalah throttling walaupun dalam keadaan yang panas. Untuk paparan skrin dia pula, first sebagai sebuah smartphone flagship, of course lah kan, skrin dia memang totally mampu untuk paparkan konten yang memang sangat cantik. Dan kemudian dia punya peak brightness dia pun memang tinggi, iaitu sehingga 1300 nit. Dan kemudian dia sokong juga HDR10 Plus punya konten. Dan kalau korang nak guna untuk entertainment, layan video dan lagu, Oppo Find X5 Pro ni pun turut mempunyai setup stereo speaker. Dan Oppo Find X5 Pro ni juga turut mempunyai in-display fingerprint yang pantas dan tepat untuk baca cap jari aku. Dari segi keupayaan bateri pula pun tak ada masalah untuk gunakan smartphone ni sepanjang hari. Aku sendiri personally mampu untuk mendapatkan screen on time sekitar 5 hingga nak hampir dekat 8 jam. Dan dengan penggunaan adapter penyiasan 80W Super VOOC yang dibekalkan dalam kotak tu, bila korang cas 10 hingga 100% akan ambil masa dalam 30 hingga 35 minit je untuk full charge. Selain itu, dia juga turut mempunyai fungsi wireless charging yang disokong sehingga 50W, and then dia juga ada fungsi reverse wireless charging. Dan Oppo Find X5 Pro ni juga turut mempunyai rating ketahanan air dan debu IP68. Jadi untuk harga jualan, Oppo Find X5 Pro ni dia dijual pada harga jualan rasmi RM4,999. Dan seperti biasa, kalau korang berminat untuk beli smartphone ni, aku akan letak link pembelian dekat dalam description box di bawah. Kesimpulannya, memang ada benda yang aku suka dan ada juga benda yang aku tak berapa berkenan dengan Oppo Find X5 Pro ni. Kalau nak cerita benda yang aku kurang suka, aku rasa korang pun tahulah, memang tak lain tak bukan adalah berkenaan dengan harga jualan dia. Sebab kalau korang perasan lah kan, terdapatnya perbezaan dekat RM700 kalau nak dibandingkan di antara Oppo Find X5 Pro ni dengan Oppo Find X3 Pro dulu. So bagi aku, kenaikan harga sebanyak RM700 ni memang agak mendadak jugalah kan. Sebab apa harga dia boleh naik mendadak macam ni, aku pun tak pasti. So itu adalah benda yang aku kurang gemar lah. Untuk benda yang aku suka pula, pertama of course lah, aku suka inisiatif usaha yang Oppo buat untuk diorang meningkatkan keupayaan computational fotografi diorang kan, dengan pengenalan Mari Silicon X tu. Sebab bagi aku, Mari Silicon X ni dia memang satu benda yang very big deal lah. Korang bayangkan dengan teknologi Mari Silicon X ni, let's say lah in future, Oppo kalau dia nak lah kan, dia boleh letakkan Mari Silicon X ni pada diorang punya smartphone mid-range pula. So walaupun smartphone mid-range tu didatangkan dengan ISP yang tak berapa kuat, tapi dengan bantuan Mari Silicon X ni, mungkin dia mampu untuk menawarkan, untuk memberi hasil gambar dan video yang setanding macam smartphone flagship. So tu satu. Kemudian aku juga suka dengan the whole package yang ada pada Oppo Find X5 Pro ni. Tak kisahlah kan, kalau nak cerita dari segi performance kamera dia ke, performance screen dia ke, daily performance CPU dia ke, dia punya design dia ke, bentuk dia, boleh kata semua benda berkenaan dengan Oppo Find X5 Pro ni aku suka. Dan Oppo juga turut menjanjikan untuk Oppo Find X5 Pro ni, dia orang berjanji untuk memberikan major software update selama 3 tahun dan security update selama 4 tahun. Kira lama lah, memang sesuai lah kalau korang ni jenis pakai smartphone dekat 3-4 tahun kan. And tu je lah kan, kalau nak bercerita berkenaan dengan Oppo Find X5 Pro ni. Jadi secara overall, aku boleh katakan yang mana Oppo Find X5 Pro ni memang adalah merupakan sebuah smartphone flagship premium yang baik. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.